pasukan tuan rumah untuk memastikan perjalanan Todak masih lagi boleh diteruskan. Draft ketiga ini telah pun selesai seperti yang kita bincangkan tadi. Mampu ke tidak pasukan Todak mengharumkan nama Malaysia. Jadi ayo kita masuk di game yang terakhir. Pasukan Todak berhadapan pasukan EVOS Singapura. Game yang kelima, game penentuan akan kita saksikan sekarang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, mampu ke tidak pasukan Todak mendapatkan satu lagi kemenangan untuk mara ke pusingan yang seterusnya. Pasukan Todak akan menduduki pasukan berwarna merah di sebelah kanan anda dan pasukan EVOS SG akan menduduki pasukan berwarna biru di sebelah kiri anda. Ya, mungkin kita akan menyaksikan momen-momen outplay yang bakal dilakukan oleh Ciku guys apabila beliau menggunakan 1-1. Harus diingat, menggunakan 1-1 memerlukan mekanik skill yang sangat-sangat tinggi untuk memastikan crossbow of tank boleh diaktifkan, dan sekiranya perkara tersebut tidak boleh dilakukan dengan baik agak merugikan pemilihan 1-1 dekat sini. Tetapi saya percaya dengan kebolehan dan juga skill-skill yang dimiliki oleh Ciku guys, perkara tersebut bukanlah perkara yang sukar untuk beliau lakukan. Tak dilupakan juga Formace ketika dia mendapatkan lane slot sangat-sangat berbahaya. Mekanik skill yang ditunjukkan oleh Formace sendiri sangat-sangat mengerikan, di mana adanya puncture, adanya tone rose yang digunakan oleh Formace sangat-sangat berbahaya. Tapi saya tertarik dengan apa yang Sid katakan tadi, perlukan mekanik tinggi untuk mengawal 1-1 ketika ini, mengaktifkan crossbow of tank. Tapi lihatlah kenapa, sebabnya Lilia perlu di-bank keluar. Poking damage pada fasa awal di bahagian mid boleh dimenangi dengan mudah kerana Lilia hero early game yang sangat menyakitkan, burst yang sangat-sangat tinggi untuk mengakibatkan pasukan EVOS SG berundur dan bermain secara pasif. Jauh Turtle Crab tu ditarik sebentar tadi untuk mendapatkan ataupun untuk menghalang Formace daripada mencuri Turtle Crab tersebut. Deadly Catch telah digunakan pakai. Moon sekarang perlu berhati-hati. Puncture dan juga Tonros digunakan pakai oleh Formace demi mendapatkan kill pembalasan, tetapi tidak berjaya untuk dikemukakan, dan Phantom Execution juga telah dikemukakan oleh Formace bagi melarikan diri. Pergelutan akan dilaksanakan di bahagian bawah. Momo melibas sahaja gear yang terpaksa melakukan lompatan demi melarikan diri. Ya, nampaknya akan ada satu serangan kepada Turtle. Yang pertama ini telah pun dimulakan oleh Yum bersama-sama dengan JPL. Dua Roma milik kedua pasukan telah pun cuba untuk melakukan pembukaan map dengan baik. Mereka akan pastikan kedudukan pemain pasukan Todak mahu pasukan EVOS SG tidak berada berdekatan sekiranya mereka ingin mendapatkan Turtle tersebut. Tetapi lihatlah sekarang ni, serangan yang baik terus saja menggunakan Black Shoes daripada Moon. Akan cuba melakukan serangan terhadap JPL, tetapi lihatlah payung daripada Sailor sebentar tadi menghalang pergerakan agresif yang cuba dilakukan oleh pasukan Todak. Pada awal game, ayo kita akan melihatkan apa item yang mungkin disiapkan oleh pasukan Todak ketika ini. Ciku guys tidak menyiapkan ataupun melakukan kasut terlebih dahulu memfokuskan pada untuk menyiapkan Corrosion Sky ataupun menyiapkan Demon Hunter Sword. Formace akan memulakan turtle yang pertama ketika ini, dan pasukan EVOS SG telah pun bersedia untuk melakukan zoning. Tapi lihatlah Ademir berseorangan. Ciku guys hampir sahaja berjaya untuk mengaktifkan crossbow of tank. Hanya memerlukan dua lagi stack untuk mendapatkan ultimate beliau ketika ini. Dan di bahagian turtle, sepertinya pasukan EVOS SG akan mendapatkan neutral objektif tersebut. Ya, neutral objektif harus didapatkan oleh kedua pasukan ini, tetapi akan dimulakan dan juga diteruskan oleh Potato, dan tiada serangan balas yang akan dikemukakan oleh pasukan Todak akan membenarkan EVOS SG mendapatkan turtle tersebut. Kepada anda semua, jangan lupa untuk tukar kepada Yudo untuk mendapatkan ganjaran yang lumayan. Ya, setakat ini sepanjang minit yang keempat kita dapat saksikan Yums akan sering saja bersama-sama dengan Ciku guys, memandangkan seperti yang dikatakan oleh Syamilo, Ciku tidak fokus kepada pembelian boots ataupun mana-mana boots, memandangkan dia akan fokus kepada item dia terlebih dahulu. Dan dengan adanya Yums, penggunaan Holy Healing memberikan sedikit kepantasan sekiranya beliau ingin melakukan serangan maupun untuk beredar daripada mana-mana device. Tapi lihatlah damage yang dilepaskan oleh Sailor sebentar tadi. Moon terus saja mengaktifkan Black Shoes untuk memastikan nyawanya penuh semula. JPL sebentar tadi cuba untuk melakukan serangan daripada arah yang berlainan. Yums dan juga Ciku guys pantas terus saja muncul di bahagian tengah membantu sekiranya Moon memerlukan pertolongan. Dan
terus saja ketika ini poking damage di bahagian mid lane dimenangi oleh Moon. Tapi lihatlah Adamir dalam bahaya. Crossbow of Deng boleh diaktifkan dan Frost Blood diberikan kepada Ciku. Jangan lupa untuk membeli produk daripada Rexona Man dengan 5 kali kesegaran. Ciku guys bermain dengan sangat-sangat baik sebentar tadi. Suka? Ya, tak. Dia bukan suka sebab dia pakai flicker tadi. Dia tersalah pakai flicker. Sebenarnya sebab tu dia macam ops tersilap sebentar. Tapi kesilapan tu harus diberikan perhatian kerana kemungkinan boleh saja dihukum oleh pasukan pihak lawan. Moon sekarang ini terpaksa menggunakan Black Shoes bagi melarikan diri, bagi meloloskan diri. Sebab pasal mechanic skill, saya suka, saya gemar apa yang dilaksanakan oleh Yums dan juga Ciku guys. Di mana Yums menggunakan Holy Baptism memerangkap Adamir dan ketika itu adanya stack of Crossbow of Tank boleh digunakan pakai untuk Ciku guys mendapatkan pertempuran yang lebih mantap dan kerana itulah First Blood yang telah dimiliki oleh mereka atas mechanic skill yang ditunjukkan oleh Yums dan juga Ciku guys. Ya, psychology war cuba dilakukan oleh Moon dengan memberikan sedikit poking kepada Zela dan sekarang ini mereka akan memberikan fokus di bahagian atas manakala tentu seterusnya telah pun muncul di bahagian atas. 4 pemain daripada pasukan Todak berada berdekatan JPL. Dia juga berada berdekatan bersama-sama dengan Zela. Kemungkinan mereka akan cuba untuk mencuri tetapi Fomes yang memegang Retribution akan cuba mendapatkan tetapi satu perlawanan yang cukup baik ditunjukkan, satu pergerakan yang begitu mantap ditunjukkan oleh Potato sebentar tadi berjaya untuk mencuri turtle yang telah pun dimulakan oleh pasukan Todak tetapi lihatlah damage yang dikeluarkan oleh pasukan EVOS. Namun begitu dibalas dengan satu perlawanan yang cukup baik tetapi Ciku guys agak sedikit overextend, berjaya ditangkap oleh pasukan EVOS. SG terus saja berjaya menyamakan kedudukan dari segi kutipan kill. Ya, Ciku perlu lebih berhati-hati ketika ini. Walau bagaimanapun Potato akan dicari terlebih dahulu. Deadly Cash telah pun dilepaskan. Moon nyawanya hampir-hampir saja untuk ditumbangkan juga. Dia perlu berundur terlebih dahulu ketika ini. Dia tak ada Black Shoes untuk digunakan untuk menyelamatkan nyawa dia. Okay, baru ada. Walau bagaimanapun dia akan melakukan recall terlebih dahulu ketika ini. Gol akan dimenangi sedikit oleh pasukan Todak. Walau bagaimanapun Fomes dan dalam bahaya ketika ini. Fomes akan ditumbangkan terlebih dahulu dan tarik di bahagian bawah akan ditumbangkan oleh pasukan EVOS SG ketika ini. Zela cuba untuk melakukan pertahanan di bahagian tengah. Adanya Momo untuk mengeluarkan damage terlebih dahulu. Inilah kekuatan Brody di mana stun boleh dikemukakan menyebabkan Fomes tak berjaya untuk melaksanakan Phantom Execution demi melarikan diri sebentar tadi. Saya pasti Tonros digunakan untuk mengelakkan stun tersebut tetapi agak lewat sedikit. Tetapi pasukan Todak akan mengembalikan sedikit sebanyak momentum ke arah diri mereka dengan mencuri semula turret di bahagian atas, mirroring move yang dilaksanakan oleh mereka. Ya, mungkin Fomes tidak menjangka Adamir akan muncul di bahagian bawah apabila Gear telah pun bertukar lane di antara kedua-dua pemain. Gear akan berikan fokus di bahagian atas tetapi masih lagi tidak mampu untuk menjayakan ataupun mempertahankan damage yang dikeluarkan. Satu Tonros yang baik dilakukan oleh Fomes sebentar tadi berjaya untuk mendapatkan kill kepada Zela. Dengan ketiadaan Zela, pasukan daripada EVOS SG tidak mampu untuk mengeluarkan damage yang melalui burst tetapi ada dengan Deadly Cash yang dikeluarkan oleh Potato sebentar tadi hampir berjaya dan seperti yang anda dapat saksikan Fomes sebentar tadi berjaya untuk dijatuhkan tetapi Crossbow of Tank daripada Ciku guys berjaya untuk berikan satu kill pembalasan kepada pasukan EVOS SG. Fomes perlu lebih berhati-hati sebentar tadi. Dia kehilangan puncture. Dia tak boleh melarikan diri terlebih dahulu. Damage terletak kepada Ciku. Perlu menjaga Ciku sebaik yang mungkin. Dengan adanya Crossbow of Tank boleh digunakan untuk mengeluarkan damage yang tinggi kepada pasukan EVOS SG seperti tadi. Cumanya kelemahan Wan-Wan adalah untuk menunggu untuk mengaktifkan ultimate tersebut. Ciku guys perlu melarikan diri ketika ini. Circling Eagle telah pun dilepaskan. Ciku guys akan dicari aktifkan AG tapi dia tetap juga akan dikorbankan terlebih dahulu. Moon cuba untuk membantu tapi agak sedikit terlewat ketika ini. Mereka perlu pulang terlebih dahulu. Mereka perlu bertenang dan menunggu Ciku semula untuk tiba di dalam team fight. Ya, Ciku sebentar tadi menggunakan flicker yang bergerak selaku ofensif untuk mendapatkan kill dan ketika itu dia tiada flicker bagi melarikan diri dan pasukan EVOS SG sangat-sangat pintar. Apabila Ciku tiada flicker, ketika itulah mereka nak mendapatkan kill ke atas Ciku dengan menghantarkan gear, dengan menghantarkan JPL. Sebab pasal JPL sekarang ini Circling Eagle digunakan ke atas Fomes tetapi berjaya untuk dielakkan sedikit sebanyak serangan terus pada sekarang ini. Fomes perlu berhati-hati
hati-hati. Puncture digunakan pakai bagi melarikan diri, tapi lihatlah di bahagian belakang JPL akan dijatuhkan ataupun tidak, dengan begitu mudah saja Tonros digunakan pakai oleh Formace mendapatkan kill tersebut. Ia bertukar menjadi naga hitam sekarang ini, ingin mendapatkan pertempuran yang cantik, tapi Phoenix Tamu tidak terkena kepada arah pihak lawan. Formace akan dijatuhkan terlebih dahulu. Ia masih lagi bernyawa, tapi nyawanya sangat-sangat rendah. Terpaksalah beliau melarikan diri. Ya, sekali lagi Formace kena lebih berhati-hati, jangan overcommit. Ya, seperti mempunyai peluang untuk mendapatkan kill, tetapi dengan adanya Black Dragon Form yang telah pun turun, dia dah bertukar kepada separuh naga, menyebabkan dia sangat-sangat sukar untuk dijatuhkan dan begitu banyak damage yang boleh dikeluarkan oleh Gear sebentar tadi. Gear setakat ni masih lagi belum mati. Jadi pasukan Todak harus lebih berhati-hati untuk apabila melihat kelibat daripada Black Dragon Form yang akan dikeluarkan oleh Gear. Ya, dengan anjingnya Black Dragon Form jadi untuk mendapatkan 2 kill sebentar tadi, Festival of Blood akan memberikan 8% spell vamp tambah 2 kill. 10% spell vamp telah pun disiapkan oleh Yuzong. Agak sedikit keras untuk mendapatkan Yuzong ketika ini. Turret di bahagian tengah menjadi fokus pasukan Todak. Mereka cuba untuk mendapatkan turret tersebut, tapi Gear cuba untuk mendapatkan Momo terlebih dahulu. Cuba untuk menjatuhkan Momo, tapi Cikugas, lihatlah apa yang Cikugas lakukan. Mendapatkan stack daripada GPL ketika ini, menunggu peluang untuk menggunakan, untuk terbang, keluarkan damage terlebih dahulu. Pasukan EVOS SG dikenakan poking damage yang agak besar, tapi mereka mengambil keputusan untuk melakukan pertahanan juga di turret bahagian tengah. Ya, pasukan Todak cuba untuk melaksanakan satu push ke arah turret tengah ini, tetapi berjaya untuk dipertahankan oleh pasukan EVOS SG dengan menghantarkan Adamir pula di bahagian bawah untuk melakukan sedikit sebanyak tekanan ke lorong bawah pasukan Todak. Deadly Catch telah digunakan pakai oleh Potato demi mendapatkan pertempuran yang lebih mantap. JPL sekarang ini dia menggunakan Guiding Wings, tetapi pasukan Todak tidak ingin mendapatkan beliau kerana fokus mereka masih lagi tertumpuk kepada turret tengah ini. Ya, dan nampaknya sekiranya mereka berjaya mendapatkan tarik ini, mereka lebih senang untuk melakukan serangan, dan nampaknya mereka berjaya melakukan perkara tersebut. Dan kali ini tugas pasukan Todak tampak lebih mudah berbanding dengan sebelum mereka berjaya untuk menjatuhkan turret di bahagian tengah. Lord seperti telah pun muncul di bahagian atas. Bila-bila masanya boleh saja dilakukan serangan oleh kedua-dua pasukan JPL. Sekali lagi, ada satu skill eagle yang cukup berani dilakukan. Kemungkinan dia akan dihukum, tetapi Cikugas agak terlalu jauh kerana dia berjaya menggunakan crossbow tank, berjaya mendapatkan satu kill. Tetapi Gear sekali lagi dengan penggunaan Black Dragon Form berjaya untuk mendapatkan ataupun memberikan kill kepada Adamir sebentar tadi. Double kill terus saja dimiliki. Formace datang daripada arah yang cukup baik, tetapi adakah dia mampu untuk sustain sekali ni, meninggalkan Moon kesorangan. Maniac diberikan kepada Adamir. Wipe out yang pertama untuk pasukan EVOS SG. Dan wipeout yang pertama menyebabkan pasukan Todak akan tertekan buat ketika ini. Dan lihatlah bagaimana ianya berlaku. Cikugas dikorbankan terlebih dahulu. Ia berjaya untuk mendapatkan JPL, tapi Formace kelihatan satu skill yang agak sedikit kurang terkena kepada tepat sasarannya dan menyebabkan dia juga dikorbankan di dalam teamfight. Lord tidak akan berjaya untuk diambil kerana mereka berjaya mendapatkan Potato terlebih dahulu. Nasib baik sebentar tadi Yums akan memberikan fokus kepada Adamir ketika ini. Resetkan buff terlebih dahulu. Walau bagaimanapun Adamir masih lagi berjaya untuk mendapatkan buff tersebut. Cikugas juga akan ditumbangkan. Bangunlah pasukan Todak. Dilihat sebentar tadi team fight yang dikemukakan oleh pasukan Todak di kawasan yang sangat-sangat sempit menyebabkan itu adalah advantage kepada pasukan EVOS Singapura. Ying Yang Overton boleh dikemukakan. Adamir boleh meletakkan damage yang begitu besar ke arah pasukan pihak lawan. Even Potato sendiri boleh menggunakan splash damage yang dimiliki untuk mendapatkan pertarungan tersebut. Kerana Chico telah dijatuhkan, ini membukakan ruang kepada pasukan EVOS sebentar tadi mendapatkan lot yang pertama yang akan muncul sebentar sahaja lagi untuk memberikan kesakitan, untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada pasukan EVOS sekarang ni. Adamir, item seperti biasa, Blade of Despair sebagai salah satu item damage beliau. Ya, tetapi pujian harus saya berikan kepada JPL, bermain dengan cukup berani penggunaan Matilda beliau. Tidak kita dapat nafikan antara pengguna Matilda yang terbaik buat masa sekarang. Sering saja berjaya untuk menguncang-ngancirkan strategi yang bakal dilakukan oleh pasukan Todak dengan adanya Circling of Eagle, adanya Guardian Wing dan juga Soulboom menyebabkan beliau sangat-sangat sukar untuk dicari ataupun sangat-sangat sukar untuk diberhentikan apabila beliau melakukan serangan. Deadly Catch terpaksa digunakan oleh Potato sebentar tadi untuk menjatuhkan turret kelima
utama milik pasukan Todak. Pasukan Todak sekarang ni pastinya merasai debaran kerana mereka terpaksa bermain secara bertahan. Ya, mereka terpaksa bertahan ketika ini. Lot telah pun tiba di bahagian bawah, cuba untuk mengetuk inhibitor turret mereka. Tidak boleh wipe out ketika ini. Mereka hanya boleh mengeluarkan damage terlebih dahulu. Adanya crossbow of tank tidak boleh diaktifkan kerana jauh jarak mereka ketika ini. Sekurang-kurangnya pasukan Todak berjaya untuk menahan satu inhibitor turret. Sepertinya adakah mereka berjaya? Ya, mereka akan berjaya. Gear akan cuba untuk dicari terlebih dahulu ketika ini. Pasukan EVOS SG perlu berundur seketika dan menghormati damage yang dikeluarkan oleh pasukan Todak. Ya, walaupun pasukan EVOS SG tidak berjaya untuk mendapatkan sebarang inhibitor turret, tetapi apa yang mereka dapat adalah pengawalan map sekarang ini. 3,000 gold lead yang telah dimiliki oleh mereka dan mereka cuba untuk mengetuk pintu base pasukan pihak lawan. Satu stun dikenakan ke atas Dio, tapi serangan balas akan dikemukakan oleh pasukan Todak. Perlu berhati-hati. Ton Apart Memory juga telah digunakan pakai oleh Adamir demi mendapatkan Yum sebentar tadi, tetapi tidaklah berjaya. Namun begitu, pasukan EVOS SG masih lagi tidak mahu berundur, masih lagi cuba clearkan minion sepantas yang boleh untuk mengawal segala sumber ekonomi buat pasukan Todak. Ya, dan kita akan dapat saksikan Fomin sekarang ada satu cubaan yang baik lakukan. Berjaya untuk mengelak Deadly Clash, hampir-hampir berjaya untuk mendapatkan potato. Tetapi Gear mungkin agak terlalu awal dimudahkan. Black Dragon Form terpaksa membazirkan ultimate beliau kerana masa yang diambil untuk aktifkan balik Black Dragon Form agak sedikit lama, tak salah saya dalam 40 ke 50 minit. 50 saat. Lama sangat. 50 minit tu lama sebenarnya. Tapi tak apa, kita akan lihat terlebih dahulu pasukan Todak kembali ke hadapan untuk mengasak semula pasukan EVOS SG. Ketika ini Gear berada berjauhan, jadi ini peluang untuk pasukan Todak mengambil satu demi satu pasukan EVOS SG terlebih dahulu. Cumanya mereka perlu berhati-hati terhadap Adamir yang di mana menggunakan Brody ketika ini kunci kemenangan untuk pasukan EVOS SG di game-game sebelum ini juga. Fomes akan memberikan fokus kepada turret di bahagian bawah. Gear cuba untuk dijatuhkan terlebih dahulu dan mereka berjaya untuk mendapatkan satu kill ketika ini. Ada Adamir cuba untuk melakukan sesuatu tapi seolah-olahnya tidak akan membawakan hasil. Fomes cuba untuk memberikan damage kepada JPL terlebih dahulu, tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh Potato. Datangnya Momo dan juga Yum untuk memberikan sedikit pertahanan. Walaupun jatuhnya inhibitor turret, tapi tidak mengapa. Ini adalah pertahanan yang perlu dilakukan oleh pasukan Todak. Adamir menggunakan flicker dan Moon akan tetap juga dikorbankan sebentar tadi. Tak boleh dinafikan lagi. Inilah kekuatan Brody sebenarnya. Jarak jauh damage yang boleh dilontarkan menyebabkan Moon terkorban sebentar tadi. Penggunaan flicker yang begitu baik daripada Adamir memberikan ganjaran yang begitu besar. Sekali lagi gold lead masih di tangan pasukan EVOS SG dan juga penguasaan map sedikit sebanyak dimiliki oleh mereka. Windtalker juga telah dilengkapkan oleh Adamir, memberikan sedikit sebanyak critical hit dan juga attack speed untuk mendapatkan objektif, untuk mendapatkan inhibitor turret milik pasukan Todak sekarang ini. Ya, barangkali dia telah pun menjual dia punya kasut menukarkan dengan item Windtalker. Tapi serangan terhadap Luminous Lord di bahagian bawah telah pun dimulakan oleh pasukan daripada EVOS SG. Ada serangan yang akan dilakukan oleh Momo daripada arah belakang. Cuba untuk memaksa satu serangan yang akan dilakukan oleh pasukan EVOS SG. Tetapi Potato berjaya mendapatkan Momo. Mereka juga akan berjaya mendapatkan Luminous Lord ini. Dan terus saja diberikan kepada pasukan EVOS SG. Seorang pemain daripada pasukan EVOS SG telah pun berjaya dijatuhkan oleh pasukan Todak. Namun begitu, dengan ada kelebihan Luminous Lord, dengan ada kelebihan 4 pemain yang masih lagi mampu untuk melakukan serangan daripada jarak jauh seperti Adamir dan juga Gear yang boleh menggunakan Black Dragon Form, menyebabkan pasukan Todak berada dalam situasi yang sangat-sangat genting. Semuanya inhibitor turret telah pun ditumbangkan ketika ini. Situasi yang agak sukar untuk pasukan Todak. Come on Todak, lakukanlah pertahanan anda Ciku guys. Hampir-hampir saja untuk ditumbangkan ketika ini. Damage yang terlalu besar dikeluarkan oleh pasukan EVOS SG. Lot telah pun tiba di bahagian atas. Syukur Fomex dan juga Momo telah pun kembali di dalam line of down untuk membantu pasukan Todak melakukan pertahanan ketika ini. Tetapi rakan-rakan saya, masih lagi belum berakhir tekanan yang akan dikemukakan oleh pasukan EVOS SG sekarang ini. Pasukan Todak harus siap sedia benteng pertahanan mereka. Mereka lakukan gerakan yang sama seperti mana mereka lakukan gerakan demi mempertahankan base mereka daripada pasukan RRQC sekarang ini. Adakah akan memberi
memberikan satu kemanfaatan yang begitu besar. Sekarang ni kita akan saksikan di mana ketiga-tiga ni akan cuba ditarik oleh mereka. Ciku, nyawa yang sangat rendah. Perlu berhati-hati dengan kedudukan, tetapi Crystal akan terus diserang. Dan pasukan EVOS SG mendapatkan kemenangan, menghantar pasukan Todak pulang ke rumah. Juta